Baik, hari kedua sidang kemuncak pemasaran sedunia 2013 menumpukan kepada penjagaan kesihatan. Untuk laporan lanjut, kita terus ke Putrajaya bersama Serina Manikam. Silakan Serina. Serina, silakan. Terima kasih rakan sekerja di studio. Dan penganjuran World Marketing Summit 2013 di PICC pada hari ini akan memberi tumpuan kepada garis panduan sasaran oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang keempat dan kelima, iaitu masing-masing menyentuh mengenai bagaimana kadar kematian di kalangan kanak-kanak boleh dikurangkan serta bagaimana penjagaan kualiti penjagaan kesihatan bagi ibu yang mengandung boleh ditingkatkan. Ada sebentar tadi salah seorang speaker pada masuk hari kedua pada hari ini adalah Datuk Dr. Raj Karim, iaitu pengerusi Malaysia AIDS Council di Malaysia ini, dan beliau bersama saya pada hari ini dan beliau mungkin akan mengulas dengan lebih lanjut mengenai ucapan ataupun topik yang telah dikongsikan beliau sebentar tadi. Baiklah Datuk, selamat berterima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini Datuk. Datuk, jika kita melihat kepada ucapan sebentar tadi yang berkisar mengenai topik tajuknya 9 months atau 9 bulan, Datuk telah berkongsi bahawa 90% lebih daripada kematian di kalangan ibu mengandung ini sebenarnya boleh dielakkan, dan itu adalah angka yang begitu besar dan mengecewakan. Dan jika kita melihat kepada landscape di Malaysia sendiri, apakah senarionya kita di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih. Pagi sebentar tadi saya telah menceritakan apa yang berlaku dalam masa 9 bulan seorang wanita mengandung dan melahirkan anak, dan kebanyakan kematian yang berlaku dalam 9 bulan ini khususnya semasa bersalin boleh dielakkan. Jadi di Malaysia kita telah mengkaji perkara ini sejak lebih pada 30 tahun yang lepas. Dalam tahun 70-an lagi kita telah membuat research atau mengkaji apakah sebab-sebab kematian ibu mengandung dan melahirkan anak di negara ini dan bagaimana kita boleh mengatasinya. So seperti saya kata, dalam 3 dekad yang lepas dan termasuk dekad ini iaitu 4 dekad, kita telah membuat beberapa program, beberapa strategi untuk mengelakkan ibu-ibu mengandung dan ibu-ibu mengandung dan melahirkan anak daripada kematian semasa ini. So pertamanya kita lihat apakah sebab-sebab yang boleh dielakkan, what we call avoidable or preventable causes. Dan ini kebanyakannya adalah postpartum hemorrhage ataupun perdarahan selepas bersalin. Yang kedua, eclampsia ataupun fits, high blood pressure semasa mengandung atau selepas bersalin. Pada tahun-tahun yang awal dulu, infection, sungguh pun ini telah banyak berkurangan sekarang, dan juga obstructed labour apabila seorang ibu menghadapi kesukaran semasa bersalin oleh beberapa sebab. So kita telah lihat apa yang boleh kita buat untuk mengatasi sebab-sebab yang lazimnya menyebabkan kematian ibu mengandung. So kita telah membuat beberapa strategi untuk melatih kaki tangan kita, untuk menyediakan ubat-ubat yang kita perlu ada untuk melengkapi pusat-pusat kesihatan kita, alat-alat yang perlu kita adakan, simple things, intravenous drips, oxygen, blood, oxytocin, iaitu drug, ubat untuk kurangkan perdarahan atau mengelakkan perdarahan. Kita telah melatih kaki tangan, dan juga kita telah pergi ke satu peringkat yang atas, iaitu untuk melengkapkan hospital-hospital daerah, supaya sebab kita tahu bahawa kebanyakan kematian berlaku di kalangan luar bandar, ibu-ibu yang susah pergi ke klinik, yang susah pergi ke hospital dan sebagainya. So kita telah mengadakan satu sistem risk approach
yang kita kan katakan pada masa itu, and we did a long program called Safe Motherhood Strategy to make sure that every pregnancy is a safe pregnancy. So dalam pada itu kita telah mengubah semula sistem kesihatan kita supaya kita dapat meningkatkan taraf kesihatan kita, taraf latihan yang diberi oleh Kementerian Kesihatan untuk doktor, untuk jururawat, untuk bidan, untuk jururawat desa. Kita telah put in a lot of budget or resources untuk melengkapkan hospital-hospital daerah, because that is our central point to reduce maternal mortality. Jadi apa yang kita buat ialah kalau seorang daripada luar bandar menghadapi kecemasan, bidan itu boleh terus bawa dia kepada hospital di mana semua alat-alat dan ubat lengkap. So dengan itu kita dapat mengurangkan kadar kematian kita daripada 75 40 tahun yang lepas, setiap 1,100 kelahiran kepada 28 sekarang. Baiklah, Datuk, nampaknya Malaysia amat bernasib baik jika dibandingkan dengan negara-negara serantai yang lain dari segi penjagaan kesihatan. Dan Datuk, nampaknya itu saja masa yang kami ada untuk hari ini di Astro Awani, dan sekali lagi kami di Astro Awani amat berbesar hati dengan kerana sempat bercakap ataupun berbual dengan Datuk. Dan itu sebentar tadi adalah Datuk Dr. Raj Karim yang bercakap mengenai usaha di Malaysia ini dalam meningkatkan kadar kematian dan juga meningkatkan kualiti kesihatan di kalangan ibu mengandung di Malaysia. Dan kita kembali ke studio.